Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Wujdan Wahanafi dalam Berita Pagi. Pemeriksaan suhu badan di sekolah dan makan di dalam kelas pada waktu rehat antara norma baharu yang bakal diamalkan pelajar apabila sekolah dibuka kelak. Menteri Pendidikan Dr. Mohammad Razzi Mak Jidin berkata, garis panduan itu menetapkan pemeriksaan suhu badan dilakukan guru setibanya pelajar di pintu pagar sekolah. Sekiranya mereka bergejala, tindakan selanjutnya akan diambil. Pihak sekolah pula selain menghubungi ibu bapa, perlu segera berhubung dengan pusat kesihatan berdekatan untuk tindakan selanjutnya. Norma baharu itu antara kandungan dalam garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah Kementerian Pendidikan yang mula diedarkan kepada sekolah dan dimuat naik di laman sesawang kementerian. Garis panduan setebal 34 muka surat dihasilkan secara terperinci dan menyeluruh bersama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Jelas Dr. Mohammad Razzi, ibu bapa tidak perlu bimbang mengenai aspek penjarakan sosial ketika anak mereka di kantin, memandangkan waktu rehat dijalankan secara berperingkat dan semua pelajar perlu makan dalam kelas masing-masing. Pelajar perlu membeli makanan berbungkus dan mereka akan beratur mengikut garisan yang ditetapkan dengan jarak 1 meter di antara satu sama lain sebelum pulang ke kelas masing-masing untuk makan. Garis panduan sama bagi pelajar tinggal di asrama turut disediakan. Katil mereka dijarakkan 1 meter, manakala Dewan Makan turut menitik beratkan penjarakan sosial pelajar. Tiada peningkatan mendadak kes COVID-19 dalam negara dan penularan pandemik itu dalam kalangan rakyat tempatan kini mencapai 1 digit. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan pengurangan kes ketara dilaporkan di hospital kerajaan. Ini adalah hasil tindakan kesihatan awam yang dijalankan secara agresif dan tertumpu di lampangan oleh pejabat kesihatan daerah dengan kerjasama pelbagai pihak. Kini pendekatan yang sama digunakan bagi terus mengawal penularan di kalangan kes warga negara dan bukan warga negara. Sehingga kini PKD telah memainkan peranan yang amat penting dalam pelaksanaan pelbagai tindakan mencegah dan membendung jangkitan yang dilaksanakan secara berperingkat dan berterusan. Salah satu tindakan penting yang telah mula dilaksanakan sejak permulaan gelombang COVID-19 adalah aktiviti siasatan dan pengesanan secara aktif bagi kes jangkitan wabak ini. Sementara itu, Datuk Dr. Nur Hisham menegaskan kerjasama pelbagai agensi dan masyarakat dituntut dalam usaha mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan pekerja asing termasuk pendatang tanpa izin parti di depo tahanan imigresen. In terms of active case detection, we did the EMCO and we have actually admitted them into the Depo Tahanan Immigration, whereby we have done the screening. Maybe one of two of them, probably during the screening, it is actually in an incubation period. So we believe that perhaps during the screening, incubation period is negative. And then when we place them in Pusat Depo Tahanan Immigration, then when they become positive, they start to infect other inmates or other OKT. So that is one possibility. And when there's the issue also, we have to look into the cram cells in the Depo Tahanan as well. So that is also one factor. Whereby if one case is positive, then definitely it will amplify the infection in small confined space. So it's part of our activity to look into the cause of infection. But at the moment, we can only say that it's maybe related to a confined space and also congested, crowded area. So we hope that the approach now we need to look into is a more multi-agency approach to look into the issues of the foreign workers. 270 kes baharu dilapor melibatkan depo tahanan. Ruang terhad dan sesak di depo tahanan dilihat menjadi penyumbang kepada penularan wabak COVID-19.
COVID-19 dikategorikan di bawah Perkara 30 Jadual Pertama Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 iaitu apa-apa jangkitan mikrobial yang mengancam nyawa. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba tampil menjawab dakwaan kononnya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak mengikut lunas undang-undang kerana COVID-19 tidak diwartakan di bawah akta itu. Menerusi satu kenyataan media, Datuk Seri Dr. Adam berkata, COVID-19 merupakan pandemik baharu yang berlaku di seluruh dunia. Justru pindaan kepada jadual pertama, Akta 342 bagi menyelaraikan wabak COVID-19 sebagai penyakit berjangkit perlu dibuat melalui kuasa menteri di bawah Seksyen 30 Akta 342. Majikan tidak dibenarkan sama sekali memaksa pekerja yang melakukan perjalanan rentas negeri menjalani kuarantin 14 hari. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Ismail Sabri Yaakob menegaskan ia satu kesalahan, lebih-lebih lagi sekiranya majikan menetapkan tempoh kuarantin itu sebagai cuti tanpa gaji. Yang mendapat kebenaran daripada polis untuk merentas negeri tidak diwajibkan untuk membuat kuarantin 14 hari ini. Ya, tidak ada. Jadi ini hanyalah majikan tersebut yang mengarahkan 14 hari tersebut tanpa mengikut peraturan yang disediakan oleh MKN. Jadi mereka pandai-pandai buat sendiri sajalah. Dan adalah salah pula oleh kerana mereka paksa pekerja mereka di kuarantin 14 hari. 14 hari itu dikira sebagai cuti tanpa gaji. Kalau ada peraturannya di bawah Kementerian Sumber Malaysia, maka Kementerian Sumber Malaysia boleh mengambil tindakan. Sementara itu, 196 tapak binaan di seluruh negara telah diperiksa oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. 2 tapak binaan diarah tutup kerana gagal patuhi SOP yang ditetapkan. Dari jumlah tersebut, pemeriksaan CIDB telah mendapati 93 tapak binaan patuh kepada SOP, 16 tapak binaan tidak patuh pada SOP dan diberikan amaran. 2 tapak binaan telah diarah tutup kerana tidak patuh SOP dan baki 85 tapak binaan tidak beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 6,559 tapak binaan. Daripada jumlah tersebut, 1,211 tapak binaan mematuhi SOP, 288 tapak binaan tidak patuh kepada SOP dan diberikan amaran. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso memberi amaran tidak akan berkompromi dengan majikan yang menyalahguna bantuan kerajaan yang diterima. Ketua Eksekutifnya, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Mohamad berkata, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap majikan yang tidak bertanggungjawab. Pekerja boleh menyemak sekiranya majikan mereka telah mendapat bayaran subsidi menerusi program subsidi upah PSU dan program pengekalan pekerjaan ERP melalui laman web Perkeso. Saya ingin tegaskan bahawa majikan yang telah mendapat bayaran PSU dan program pengekalan pekerjaan atau ERP perlu menyalurkannya kepada pekerja-pekerja yang layak. Jika majikan tidak berbuat demikian, pekerja boleh membuat aduan kepada Perkeso melalui talian hotline kami ataupun hadir ke mana-mana pejabat Perkeso berdekatan. Sejumlah 283,986 majikan telah menerima bayaran pertama PSU, manakala bagi bayaran kedua melibatkan 169,322 majikan yang juga telah dilunaskan. Bantuan berkenaan merupakan inisiatif kerajaan menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat untuk meringankan beban majikan dan pekerja. Pasar Segar Terkawal PST Padang Hiliran Kuala Terengganu mula dibuka selepas lebih 3 bulan menghentikan operasi berikutan pelaksanaan PKP.
Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, Syahidat Embok, menerusi satu kenyataan memaklumkan hanya penjual makanan asas dibenarkan beroperasi secara bergilir bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. Kaedah penggiliran dipersetujui Fama itu bermula dengan 24 daripada 110 peniaga yang menjual barangan termasuk sayur, buah-buahan, hasil laut, daging, ayam dan barangan runcit. Kesemua peserta dan ruang niaga juga perlu mematuhi SOP ditetapkan. Hanya 20 pengunjung dibenarkan masuk ke kawasan pasar untuk pembelian dalam satu masa. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengumumkan Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek dan disiarkan secara langsung oleh RTM pada 3 petang ini. Pelan bagi tempoh Jun hingga Disember 2020 itu menumpukan kepada 3 matlamat utama iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Menerusi pelan itu, pendekatan kerajaan akan bersandarkan kepada 4 ciri iaitu tangkas dan dinamik, kerjasama sektor awam swasta diutamakan, memastikan komunikasi menyeluruh dan capaian meluas serta menggunakan pendekatan berdasarkan data. Inisiatif yang bakal diumumkan Perdana Menteri merupakan peluang baharu untuk rakyat dan negara menjana semula ekonomi demi pembangunan seimbang. Selasa lalu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan pelan tersebut merupakan fasa keempat daripada 6 fasa atau 6R dalam usaha kerajaan menangani cabaran kesihatan dan ekonomi berikutan penularan COVID-19. Kolaborasi antara kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) diperkukuh dalam usaha membantu golongan yang hilang pekerjaan. Itulah aspek yang diharapkan melalui pengumuman Pelan Pemulihan Ekonomi. Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran Muhammad Rizan Hassan berpendapat golongan terlibat perlu diberi sokongan meliputi bantuan carian kerja, latihan kemahiran dan bantuan kewangan bagi mengharungi tempoh mencabar ini. Antaranya ialah terus memberikan sokongan seperti bantuan carian kerja, kaunseling kerjaya dan juga job matching ataupun pemadanan pekerjaan. Pada masa yang sama juga bantuan tunai bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang telah pun mendapat pekerjaan, bantuan awal juga perlu diberikan kepada mereka. Saya kira juga antara bantuan yang penting ketika ini ialah bantuan barangan keperluan harian seperti barangan dapur. Berikutan COVID-19, jumlah kehilangan pekerjaan meningkat 42% pada suku pertama tahun ini dengan majoritinya melibatkan pekerja sektor pelancongan dan pembuatan. Justru beliau berharap majikan dapat membuat penstrukturan semula syarikat masing-masing dan melaksana langkah menang-menang bagi memastikan pekerja mereka tidak diberhentikan. Penstrukturan semula syarikat majikan dengan cara melaksanakan pemberhentian kerja sementara adalah langkah yang saya kira boleh disifatkan sebagai win-win situation. Okey, bagi pekerja khususnya, walaupun dalam keadaan kegawatan dan juga krisis begini, mereka masih lagi ada mata pencarian walaupun hanya sebahagian daripada gaji yang mereka terima. Bantuan atau insentif kepada majikan perlu diberi untuk menggalakkan kaedah pemberhentian sementara. Di samping itu, latihan kemahiran wajar dan perlu disegerakan kepada golongan terbabit bagi mendapatkan pekerjaan dalam sektor lain dan memenuhi keperluan industri semasa. Peruntukan tambahan RM100 juta bagi membantu usahawan PKS yang terjejas punca pendapatan kesan pandemik COVID-19 sedang diusahakan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jelas Menterinya, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, perbincangan giat dilakukan dengan Kementerian Kewangan bagi mendapatkan peruntukan itu. Sebelum ini, hampir RM200 juta telah diluluskan menerusi kemudahan bantuan khas atau Special Relief Facility SRF sejak ia dibuka Mac lalu. Mula-mula sumber contoh skon 200 juta tu hingga minggu lepas dah diluluskan semua jumlah kawangan yang telah dilulus untuk keluar kepada peniaga sebanyak 195 juta dah.
Jadi itulah kenapanya saya ada beri pengumuman sedikit mengatakan saya ada berbincang dengan Menteri Kewangan untuk minta tambahan sedikit. Bukan sedikit sangatlah, 100 juta saya minta. Bunyi sedikit tapi dia banyak sebenarnya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan turut memperkenal satu program khusus untuk golongan graduan mencuburi bidang keusahawanan. Fokus diberi kepada pengembangan idea perniagaan graduan terlibat menerusi latihan dan bimbingan oleh mentor terpilih mengerusi agensi di bawah MEDAC. Dan kita akan mengemblingkan tenaga Kementerian Pengajian Tinggi, Pengajian Belia dan Sukan, dan kita sudah bermesyuarat. Sekarang ini dah peringkat mesyuarat teknikal. Di sini saya offer semua sekali. Daripada sudut latihan, initial latihan, lepas tu monitoring, mentoring, guiding orang ni jadi businessman. Jadi kalau dia tak ada sumber kewangan, kita ada agensi kita yang patut bagi sumber kewangan. Skim latihan graduan yang dilaksana sebelum ini menggunakan pendekatan berbeza dengan memfokuskan kepada kemahiran amali untuk meningkatkan kebolehpasaran kerja. Datuk Seri Wan Junaidi menjelaskan perkara itu dalam satu temubual eksklusif bersama RTM. Pemberian diskaun melebihi 50% untuk produk pelancongan di Melaka seperti Menara Taming Sari dan Melaka River Cruise antara inisiatif merancakkan kembali industri pelancongan di negeri itu. Jelas Exco Negeri Datuk Muhammad Jalani Khamis, tawaran itu menggunakan konsep Dream First, Travel Later sehingga 31 Disember ini selain turut menawarkan pelbagai hadiah menarik. Dream First Travel Later ni memang kita memberikan tawaran harga runtuh pada promosi-promosi pelancongan di mana mereka boleh membuat pembelian harga tiket dengan harganya runtuh, dengan harga diskaun yang agak tinggi dan mereka boleh merencanakan untuk melancong setelah COVID berakhir nanti. Dan saya rasa cabutan bertuah dan juga rebate dan juga hadiah sebanyak RM5 juta sedang menunggu mereka. Jadi mereka yang membeli pembelian tiket atau promosi mana-mana institusi pelancongan yang mempromosikan barangan mereka layak untuk menerima. Terdahulu, beliau menyampaikan sumbangan barangan makanan dan keperluan asas kepada 360 pengayuh beca di Bandar Hilir. Jabatan Perikanan Pulau Pinang menafikan dakwaan kononnya semua ikan jualan di negeri itu mengandungi racun. Pengarah Perikanan Negeri Nur Aisyah Abu Bakar berkata, ikan mati yang hanyut adalah ikan yang telah busuk dalam sangkar berikutan ledakan algae bloom yang menyebabkan kekurangan oksigen dan mati. Jelas Nur Aisyah, tidak timbul isu ikan-ikan lain yang masih hidup di laut dicemari racun sedangkan ikan tidak boleh mendatangkan kesan buruk kepada manusia. Beliau turut memaklumkan keadaan kini terkawal. Ketika ini jumlah ikan yang mati di Pulau Pinang hanya sedikit melibatkan ikan merah dan ikan nyok-nyok di perairan Batu Maung. Bagaimanapun peternak diminta menanam ikan yang mati mengikut prosedur tanpa membuang semula ke dalam laut bagi memastikan tidak berlaku pencemaran air. Sebelum ini Jabatan Perikanan Malaysia menerima aduan mengenai kematian ikan secara berperingkat di negeri Perak membabitkan Kuala Kurau, Kuala Gula dan Tanjung Piandang. Amalan Sifar Pembuangan Demi Kelestarian Biodiversiti. Itu antara kempen diperkenalkan Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP sempena Hari Alam Sekitar dalam memupuk masyarakat ke arah konsep hijau. Selain mengajak orang ramai menggunakan semula bahan buangan, kempen itu turut memfokuskan kepada penanaman sayuran dan tumbuhan secara organik. Menurut Pegawai Pendidikan CAP S. Mageswari, langkah menjaga alam sekitar itu turut memfokuskan kepada usaha memelihara biodiversiti selain agrobiodiversiti. Salah satu aktiviti yang kami buat di Persatuan Pengguna Pulau Pinang adalah untuk menggalakkan pergerakan ke arah zero waste. Maksudnya kurangkan penjanaan sisa, kurangkan penggunaan barang-barang dan terutamanya barang-barang seperti single use plastik yang kita guna sekali dan buang dan juga benda-benda yang kita guna sekali dan buang.
Dalam pada itu, kempen sifar pembuangan turut diharap mendapat sokongan memberangsangkan daripada rakyat, terutamanya selepas Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilonggarkan. Kepada masyarakat, kalau you ada apa-apa bekas, kalau you tak guna, you bagi kepada persatuan lain macam kain ataupun tayar ataupun tong-tong ataupun kettle ataupun botol-botol, semua boleh di recycle guna oleh tiap-tiap tanaman pun kita boleh buat, ataupun kita di rumah kalau nama meriah atau cantik kepada rumah pun belum. Setakat ini, CAP berjaya menanam lebih 67 jenis sayuran dan 46 herba menggunakan kaedah hijau itu. 5 buah kereta rosak teruk selepas dirempuh sebuah bas kilang dalam satu kemalangan di Jalan Paya Terubung, Georgetown. Dalam kejadian pukul 7 malam itu, pemandu berusia 67 tahun dipercayai gagal mengawal bas sebelum terbabas dan merempuh kenderaan-kenderaan yang diparkir di kawasan terbabit. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong, siasatan awal mendapati bas berkenaan didakwa mengalami kerosakan brek. Ekoran itu, pemandu terpaksa mengelak ke kiri jalan dan melanggar binaan konkrit sebelum terbabas dan merempuh 5 kenderaan. 7 penumpang bas dan pemandu mengalami cedera ringan, manakala tiada mangsa dalam kelima-lima kereta terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jumlah individu yang ditahan dalam protes kematian George Floyd di Amerika Syarikat telah mencecah lebih 10,000 orang. Jumlah itu dicatat susulan penahanan ratusan individu setiap hari. Media antarabangsa melaporkan sebahagian daripada jumlah tangkapan dibuat di Los Angeles. Ia diikuti New York, Dallas dan Philadelphia. Kebanyakan daripada penahanan dibuat kerana kesalahan seperti pelanggaran perintah berkurung dan keengganan bersurai selepas diarahkan pihak berkuasa. Selain itu, penunjuk perasaan juga melakukan kesalahan pecah masuk premis. Tunjuk perasaan tercetus berikutan kemarahan terhadap rakaman video yang tular di Facebook menunjukkan anggota polis menggunakan kekasaran ketika menahan suspek pada 25 Mei lalu. Suspek lelaki kulit hitam itu ditahan kerana didakwa cuba menggunakan wang palsu di sebuah kedai di Minnesota. Dia disahkan meninggal dunia di hospital. Jerman meluluskan pakej berjumlah 130 bilion euro bagi merangsang semula ekonomi yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Chancellor Angela Merkel membentangkan perincian pakej ekonomi bagi tempoh 2020 hingga 2021. Antara pakej rangsangan ialah pemotongan cukai kepada perniagaan, pemberian 300 euro kepada setiap kanak-kanak dan pembeli kereta elektrik dengan rebat sehingga 6,000 euro. Pelan pemulihan ekonomi juga memberi tumpuan kepada pekerja yang kehilangan sumber pendapatan dengan menjanjikan peluang pekerjaan. Selain itu, 25 bilion daripada jumlah keseluruhan pakej diperuntuk kepada usaha menggalakkan inovasi termasuk menangani isu perubahan cuaca dan era pendigitalan perniagaan. Pakej ini merupakan tambahan kepada pakej berjumlah 1.1 trilion euro yang diumumkan pada Mac lalu. Jaminan pinjaman, subsidi dan program pekerjaan baru turut diperkenalkan bagi memastikan tiada rakyat kehilangan pekerjaan pasca penularan COVID-19.
Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bersetuju meneruskan ujian klinikal ke atas ubat malaria hydroxychloroquine. Ia bagi mengesahkan sama ada ia berkesan atau tidak untuk rawatan COVID-19. Sebelum ini WHO menggantung sementara ujian tersebut sehingga semua data berkaitan penggunaan hydroxychloroquine dikaji secara terperinci. Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, selepas kajian dibuat, tiada sebab ujian berkenaan tidak boleh diteruskan. Kajian klinikal terhadap penggunaan hydroxychloroquine melibatkan lebih 400 hospital di 35 negara menerusi ujian dinamakan Solidarity Trial yang mengkaji kesan ubat malaria itu ke atas ribuan pesakit COVID-19. Potensi hydroxychloroquine menarik perhatian dunia selepas Presiden Donald Trump mendedahkan penggunaan ubat tersebut bagi merawat pesakit COVID-19. Kajian klinikal dijalankan WHO ini akan menentukan sama ada ia berkesan atau tidak bagi melawan COVID-19. Persatuan Bola Sepak Selangor FAS akan meneliti semula status PAS bermusim 2020 susulan penangguhan kalender bola sepak akibat COVID-19. Sebarang perkembangan akan dimaklumkan segera pengurusan Red Giants itu kepada pemegang PAS. Perkara itu dinyatakan FAS dalam ciapan di Twitter. Badan itu menjangkakan ketetapan akan dibuat selepas keputusan mengenai status Liga Malaysia dimuktamadkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Langkah-langkah yang diambil diselaraskan mengikut nasihat kerajaan FAM dan MFL. Susulan kelewatan Konfederasi Hoki Malaysia KHM mengagihkan hadiah kemenangan TNB Liga Hoki Malaysia 2020. Pihak Akademi telah menghantar surat rasmi kepada 3 penaja utama iaitu Tenaga Nasional Berhad, Bank Islam Malaysia dan QNet Malaysia Sendirian Berhad. Tindakan itu dibuat bagi menyemak status serahan wang penajaan kepada KHM 1 Jun lalu. Akademi dalam kenyataannya berkata bukan badan itu sahaja yang tidak berpuas hati dengan insiden tersebut. Sebaliknya, perkara sama turut dirasai klub lain seperti dilaporkan media. Namun, ada di antara mereka yang tidak berani untuk tampil ke depan. Justru penyerahan surat rasmi itu diharap dapat merungkai status tersebut. Baik, laporan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi. Terus amalkan norma baharu dan sama-sama kita patuhi PKP bersyarat. Saya Budishta Wahanafi. Assalamualaikum dan salam hormat.